Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman. Dalam video kali ni kita nak tengok sambungan soalan factorial. Tapi sebelum tu aku nak cerita sikit pasal looping. Sebab yang video sebelum ni kita tak habis cerita pasal while dengan do kan. So kali ni aku nak ceritakan pasal while dengan do. Sini aku dah tunjukkan dia punya format dia. Kalau while ada condition, dia ada parenthesis, kemudian ada condition dia dalam parenthesis tu. Lepas tu dia ada braces ni, dalam dia ada arahan dan ada connotation iaitu repetition. Okay, contoh dekat sini kita ada y, atasnya aku dah declare dia punya variable, ada integer a sama dengan 3, character b atau char b sama dengan g. So dia punya sini y, dalam ni parenthesis, dalam condition dia a dia kecil daripada 5. Lepas tu dia punya braces, dalam ni aku buat dia system out of print 9, b dia akan print b, so dia akan output g nanti. Dan ni connotation dia petition a++, supaya aku tak nak dia sampai infinity, sebab sini 3 kan, so dia sampai 4, kemudian 5 sampai 5 dia akan stop sebab a akan lagi kecil dari 5, so 3 dengan 4 je, so dia akan run 2 kali, so dia akan hasilkan dia gg. ok, buat dulu ni. Kalau 1 ni dia parenthesis y, lepas tu dia punya parenthesis, dalam tu ada condition, kemudian kita ada braces, dalam ni kita bagi arahan apa kita nak dibuat, dan connotation ni supaya nak pastikan dia tak run secara infinity, supaya dia kita punya build ni akan habis. Kalau tak dia akan print g sampai habis. Sebab apa? So value dia 3, dan 3 ni bukanlah 3 sentiasa lagi, kan dah 5 kan, so dia akan keep running. So kalau laptop korang tak cukup laju, takut nanti video lag kan, ataupun macam memori penuh nanti dia lag nanti. So make sure ada ni dan ada ni, depends lah apa kita nak buat, tapi yang penting lah repetition ni supaya nak pastikan kita punya build tu habis. Ni untuk while. Lepas ni sekarang ni aku nak tunjukkan korang untuk do while pula. Kalau do while, dia terbalik kepada while ni. Kalau while ni kan condition, kita buat parenthesis condition, dan kita bagi arahan kan dalam braces ni, kita arahan dia tu. Kalau do, dia akan buat braces dulu, dan kita bagi arahan dulu, dan dia punya connotation ataupun repetition dia. Lepas ni baru kita akan buat while. Dalam while ni pula yang kita letak dia punya condition. Dia macam tu. Make sure lepas kalau guna do while ni, lepas while ni dia kena ada semicolon macam ni. Okay, so kalau while tadi kita buat parenthesis, dalam tu ada condition, kemudian dalam braces tu ada dia punya arahan atau connotation atau repetition dia. Tapi kalau kita buat do while, dia ada do, dalam do ni kita akan buat braces, dan braces tu akan menggunakan arahan dia dan dia punya repetition. Lepas tu akan ada while, dalam while ni akan ada parenthesis, dalam dia ada condition sahaja. Jadi make sure ada semicolon kat ujung. Atas ni while, bawah ni ada do while. Ok, ni contoh untuk do while. Kalau kat sini do dia akan print out b tadi, dia akan print out g ni, dan di mana a dia kurang dari 5. Kalau macam ni dia still akan sebagai infinity sebab tak ada mutation dan repetition. So kita tambahlah sini a++, so dia akan print out macam tadi juga 2 kali je. Dia akan print bila integer a sama dengan 3, dan bila integer a sama dengan 4 je dia akan print. Bila sampai 5 tak boleh sebab dia dah bercanggah dengan condition ni. So lepas tu aku nak tunjukkan beza do while dengan while ni nama macam sama kan, macam dua-dua print g ni 2 kali kan. Beza dia adalah do ni dia akan print out dulu sebelum dia check condition. Jadi kalau arahan aku ni kan untuk print b tu kan, dia akan print ni dulu tanpa check condition ni dulu. So dia akan print out ni, dia akan print out b, atau b sini adalah g, lepas tu baru dia check condition dia. So katalah kalau a ni aku buat dia sebagai 5. ok, kalau 5 kan sebab tak boleh run kan, sebab kalau kita pakai while 5 tak boleh run sebab dia akan check 5 ni sama dengan 5, so tak boleh dia nak lebih kecil daripada 5. Tapi kalau untuk do while dia boleh run, taknya dia akan keluar sekali je sini, dia keluar sekali sebab dia akan run ni dulu, system.out.println, dia akan print b kita sini adalah g, dan kemudian a++, so tadi kita 5 kan, so jadi 6. Lepas tu pula 6 lagi besar dari 5, so ni dia nak kan lebih kecil daripada 5 kan, 6 lagi besar, so tak boleh, dia terus stop. So dia akan print out g sekali dan dia stop. Itu beza while dengan do while. Beza dah, itu je untuk beza dua ni. Ok, sekarang kita nak tengok kepada factorial ni.
Setiap factorial ni yang menariknya dia ada satu benda ni, public static integer. Benda ni nak cerita sikit pasal ni. Okay, dalam ni kita kat sini kan ada final integer, final kat sini merujuk kepada value dia adalah constant dan tidak berubah. Senang kata dia tak berubah dan nama fact tak akan berubah, dia akan stay je sebagai 100 dan tak akan berubah. Ni kita just nak make sure lah supaya dia tu tak berubah. Kita tak final kat depan integer ni. Bawah pula jadi integer I ni dia punya looping. Dan bawah ni sistem ada print line. Ni I. Okay, tak ada apa-apa. Bukan nak badam. Okay, ni pula sistem ada print line. I plus ni dia adalah string. Dan disuruh ni maksudnya yang semantic factorial is ni plus factorial I ni. Dia akan letak factorial ni adalah nama bagi yang kat bawah ni. Okay. So untuk explain benda cerita dulu memang public ni kan, public depan ni ini bermaksud dia boleh diakses oleh semua kelas. Akses oleh semua kelas. Dan kita ni kelas factorial boleh akses public ni. Jadi static ni dia adalah kita kata macam dia punya jenis. Static ni kita berkata macam dia punya jenis sebab kita jenis lah katakan. Supaya bila aku terangkannya, method ni pula dia akan digunakan bila kita mention. Dalam kes ni kita punya method adalah factorial ni. Okay. Dan dalam method ni dia kena ada satu benda ni iaitu return. Return ni perlu ada dalam method. Okay. Ni sekilas benda yang aku kena faham. Macam hari ni ada constant, public ni pula maksudnya benda ni boleh diakses oleh kelas ni. Tapi public ni maksudnya dia boleh diakses oleh semua kelas. Terus ni pula method kat sini yang static ni ada jenis dia. Kita lihat public static void ni public static integer. Dan method ni adalah dia akan gunakan bila kita mention jenis factorial ni. Benda dalam ni dia akan run bila kita sebut nama dia. Macam ni ada kan factorial sebut nama dekat sini. Dan return sini ada return. Dia akan returnkan balik lepas dah run kira-kira semua tu dia akan returnkan balik value yang dia dah run tadi. Okay. So dia macam ni tau. Kalau untuk kat sini nampak tak? Dia macam ni. Kita seolah-olah macam nak dia buat kerja. Kita boleh je kalau nak letak jalan kira ni dekat dalam. Tapi sebabnya ni kita beri contoh untuk kita letak dia dekat luar daripada public static void. So boleh je korang buat public ni supaya kelas ni boleh baca. Dan static ni sebab kita pakai public static void, so dia kena sama jenis. Jadi kan yang kata ni static ni macam jenis lah. Ialah keyword menunjukkan bahawa okay, diorang ni macam sama group lah. So bila buat public static void dan bawah ni buat public static integer, dia yang atas ni dia boleh baca yang bawah ni sebab dia pun static juga. Dan ni integer ni just dia punya data type untuk factorial ni je. Ni dah data type ni pula nama kepada method ni. Dan dalam kurungan ni, dalam parenthesis ni adalah variable yang kita akan gunakan dalam ni integer n ni. Dan dia sebenarnya selari tu dalam atas ni. Factorial ni refer kepada nama method ni. Dan I kat sini, value yang kita akan ambil daripada I dalam ni, dia refer kepada integer n, dia adalah value kepada integer n. So kiranya bila kita run ni akan lalu atas ni S90 akan kosong. Perairan dulu tengok ni kan bawah ni di sini ada I 90 kosong, lepas tu factorial is plus factorial I. Di sini factorial kosong, jadi integer n ni akan jadi value adalah kosong. So dia akan run bawah ni integer result sama 1 tu dia akan check kat looping ni. Kalau I sama dengan 2, lepas tu pula I lagi kecil atau sama dengan n. Yang kat sini tadi nilai adalah kosong, so dia tak akan run. So dia just akan return balik je ini dia akan terus return result. Dia tak akan run yang looping ni, dia akan terus return result dapat 1, so 1. Dan benda yang sama berlaku untuk nombor 1. Sebab kalau tengok sini I dia meletak 2, I lagi kurang daripada n. Kalau n tu 1, tengok dia kecil daripada 2, so dia jadi 1 juga. Bila sampai 2 yang mana value dia sama, baru dia akan run yang ni. Yang sini pula value dia jadi 2, ini jadi 2 kan, dia dah ada repetition, dia tambah-tambah daripada kosong jadi 1, jadi 2. Kemudian 2 tu kat sini dibawa
2 tu adalah I ni kan dibawa menjadi integer n ni. So integer n ni value dia adalah 2 sekarang. So sini n ni adalah 2. So bila 2 ni sama, bila akaran bawah ni akan result star equal ni, maksudnya dia akan darab, dia akan jadi sama dengan I. Jadinya ni sama dengan ni, result sama dengan result star I. Sama maksud, kalau sini maksud dia adalah result akan didarabkan dengan I, itu yang pertama. Kemudian value hasil daripada pendaraban antara result dengan I itu akan menjadi value, dia akan menjadi value baru untuk result. Itu maksud dia. So lepas dah kira tu, so sini tadi kan I sebenarnya 1, I sekarang adalah 2. So 1 darab 2, 2. Kemudian sini pula 3 ni sebenarnya adalah 1 darab 2 darab 3. Sebab faktorial sini aku tunjuk sini kan, cara kira faktorial dia senang je. Dia 1 faktorial adalah 1, jumlah kosong faktorial adalah 1 juga. Kemudian 2 faktorial adalah 1 darab 2, 3 faktorial adalah 1 darab 2 darab 3. Kalau 4 faktorial adalah 1 darab 2 darab 3 darab 4. Okay, dia macam tu. Tu cara untuk kira faktorial lah, cara kira faktorial. Okay, so itu je benda ni. Just write dan dia akan return result. So bila dia return result ni, maksudnya dia takkan keluar faktorial dalam kurungan value I ni, tak. Dia akan keluar result ni, apa value yang kita return kan, itu yang dia akan display dekat sini. Sebab tu kita dapat ni 1, 1, 2, 6. Tapi kan kalau kita scroll ke bawah, kau akan perasan nombor tak ada sampai satu tahap, nombor ni jadi besar sangat sampai jadi negatif. Yang besar dan jadi negatif ni maksudnya sebab nombor tu terlalu besar. Kat sini kita pakai integer tau. So integer ni ada limit bagi nombor dia. Kan kita ada integer, ada apa, ada float. Kalau float dia punya limit nombor dia lagi besar daripada integer, dan kalau double lagi besar daripada float. Dia macam tu. Kat sini aku buat ni kan limit nombor ni kan, kalau limit nombor nak tunjuk, kita tunjuk integer ni, dia macam ni. Kita ada integer ni lagi kecil daripada float lagi kecil daripada double, dan double ni buat limit kat ni. Kalau aku kita buat double ni tak dapat, ada juga nombor yang tak dapat sebab besar sangat. Jadi satu lagi besar daripada double adalah big integer. Kalau nak pakai ni, kita kena import. Ini big integer. Kalau nak pakai dia, aku dah buat kat atas ni, import java.math.bigInteger. Kalau nak pakai big integer, kena ada import java.math automatic dan big integer nama dia. Okay, dia kena ada import java ni untuk kita pakai. So yang atas ni aku akan offkan sekejap. Kita akan jadikan dia comment sekejap, sebab kita nak tengok apa akan jadi kalau kita guna big integer instead of pakai integer biasa je. Okay, sini kita hilangkan tanda komen ni, dapat macam ni kan. Ni aku dah ubah. Sini tadi kan letak tadi atas ni public static integer, aku sini ubah jadi public static big integer, supaya bila dia print out tu value dia adalah sebagai big integer. Integer n ni just integer je, sebab value kita tu adalah just nombor bulat biasa je kan, 0 sampai 99. Dan sini result pun aku tukar jadi big integer, supaya nak make sure bila dia print out tu memang adalah value mengikut big integer, supaya boleh print out nombor besar. Dan cara big integer ni, kalau cara nak input dia lain sikit dia cara nak input dia, cara kita nak declare value dia lain. Tadi kan macam integer result sama dengan 1. Kalau big integer ni, big integer result sama dengan new big integer, dan ni value dia 1. Yang bawah ni for ni dependent macam biasa, result ni pun lain sikit, jadi dia akan jadi result sama dengan result dot multiply. Dot multiply ni sama lah dengan star atas ni, sama dengan star ni, maksud ada darab, dan kurang ni big integer dot value of I, darab dengan ni dia punya apa ni, data type dia, dot value of ni dia nak pakai value apa, I sini daripada I ni. Okay, macam tu. So lalu kita run, tengok apa jadi kat sini. Nampak tak? Ini adalah nombor dia, nombor dia besar sangat kan.
dan nombor ni boleh dibaca oleh bit integer. Bit integer je boleh baca nombor yang besar-besar macam ni. Kalau double float dia tak boleh baca, nampak tak? Dia kan kita sampai, kalau tengok sebelum ni sampai 34 dia kan jadi error dah, jadi negatif, dia jadi kosong. Tapi sebabkan dia bit integer, dia boleh baca nombor tu besar mana pun kebesarannya. Panjang bukan, dia tanda anak panah kat tepi ni merujuk pada nombor tu panjang sangat, dia turun ke line bawah. Sebab besar nombor dia. Bit integer boleh handle nombor besar-besar macam ni. Kalau double ada limit dia. Double tak sebesar sebit integer. Kalau bit integer ni memang nombor yang sangat besar kan. Macam kalau kita nak kira factorial yang banyak ni, boleh guna bit integer. So ni just kita kata nombor tambahan lah. Sebab aku rasa jarang rasa mungkin pakai bit integer ni. Tapi sebab aku ada cari benda ni, sebab aku macam pelik pasal dia kosong kan. Aku Google dia kata kosong tu sebab nombor tu besar sangat sampai integer tu dia berpatah balik menjadi negatif atau menjadi kosong. Dia macam tu, dia patah balik ke belakang nombor tu. So kalau jumpa bit integer ni, try buat dapat jadi besar macam ni. So itu maklumat tambahan untuk korang. Integer tu besar nombor ni kan. Kalau macam ok lah kan, ribu-ribu ni sampai juta ni sampai dah tak tahu berapa banyak ada nombor ni. Panjang sangat nombor dia. Okay, so itu je lah untuk video kali ni. Apa-apa persoalan boleh tanya dalam komen. Apa-apa tak faham pun silakan tanya. Yalah, itu saja daripada saya. Segala yang baik datang dari Allah. Segala kekurangan tu datang dari diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jumpa dalam episod dalam video yang akan datang. Okay, bye bye.